Okey, terus kepada Bulughul Maram. Ustaz ada Mukadimah? Mukadimah tak ada? Ada Mukadimah? Ada sebahagian kita tak ada Mukadimah. Dia terus kepada hadis ada. Ada, tak boleh baca sikit Mukadimah ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal-batinah qadiman wa hadithan, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan wa ala atba'ihim alladhi warathul ilm wal ulama warathatul anbiya akrama bihim warithan wa mawrusan. Okey. Tuan-tuan tengok terjemahan yang apa dia? Bulughul Maram tu yang ada di depan tuan-tuan tu. Dia kata segala puji bagi Tuhan atas segala nikmatnya yang zahir dan batin, yang lama dan yang baru, dan selawat dan salam atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Okey, terus. أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية بالأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين بالطالب المبتدئ ولا يستغني عن الراغب المنتهي. Okey. Sambung terjemahan dia. Allazi tharu fi nusrati dinihi sayran hasithan, sekalian yang berjalan mereka itu pada menolong agamanya yang akan sebagai perjalanan yang segera, dan atas orang-orang yang mengikut mereka itu dan mempusaki mereka ilmu mereka itu. Wal ulama'u warasatul anbiya'i. Dia ada waw ya. Saya rasa kalau yang sebagai dipercetakan dia tidak ada waw, masukkan huruf waw di situ. Akrim bihim, dan orang-orang alim itu mempunyai pusaka nabi-nabi. Akrim bihim warisan wa maurusan. Dia terjemah situ amboi, mulianya mereka. Ini bahasa orang Lubuk Mawbar. Tuan-tuan, ada masa bila-bila pergi boleh ziarah kubur Syekh Idris Marbawi. Dia tak jauh, tak sampai setengah kilometer daripada tempat kita. Lepas lawat tapak sekolah kan, pergi kubur Syekh Marbawi. Jadi maknanya kita belajar ni, pengarang kita ada orang kawasan sini. Dia kata amboi mulianya mereka itu yang mempusaka dan kena pusaka. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah ringkasan yang melengkapi atas segala dalil-dalil secara hadis bagi segala hukum syarak. Telah aku bersihkan dia sebagai bersih yang elok, supaya jadi siapa yang menghafal akan dia di antara orang-orang yang sebayanya dan sebanding bijak pandai, dan boleh bertolong dengan dia oleh penuntut baru belajar, dan tiada terkaya daripadanya oleh orang yang suka lagi orang yang penghabisan. Okey, terus. وقد بينت عقب كل حديث ما أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاث الأول، بالثلاث من عداهم والأخير من اتفق البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو البينة. Okey.
Dia kata di sini, apakah yang dimuradkan dengan sunan sab'ah? Kalau disebut maknanya 7, maknanya masuk satu lagi. Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. 7 7 itu kalau kata susunan sitah, dia 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu dipanggil susunan sitah. Kalau yang 7 ni tambah satu lagi, iaitu Imam Ahmad. Okey. Yang kedua, kalau dia kata berhubung dengan rawahul khamsah. Ada tadi kan perkataan rawahul khamsah. Ma adal Bukhari. Maknanya kalau rawahul khamsah ni selain daripada Bukhari, maknanya Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu khamsah. Sebab kita akan belajar ni, dia akan rawahul sab'ah, rawahul sittah, rawahul khamsah. Istilah tu kita kena ingat. Satu lagi dia kata rawahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yang seterusnya dia kata rawahul thalathah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Yang itu istilah-istilah tu insya-Allah kita akan jumpa selepas ni. Kalau dia kata muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, ataupun rawahul syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh. Tadi disebut beberapa orang ulama. Kita tengok tadi yang pertama sekali, siapa dia, nama yang dia akan ketengahkan, yang diketengahkan sini Imam Ahmad kan. Fal muradu bis sab'ah, yang dimaksudkan dengan sab'ah itu Imam Ahmad. Imam Ahmad ni Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Dia lahir pada tahun 164 Hijrah, wafat pada tahun 241 Hijrah. Dia lahir pada tahun 164, dia wafat pada tahun 241. Selepas daripada itu Bukhari. Tuan-tuan tengok nota kaki di bawah tu, Imam Bukhari. Dia lahir pada tahun 194 Hijrah, wafat pada 256 Hijrah. Lahir pada tahun 194, dia wafat pada tahun 256 Hijrah. Selepas itu Imam Muslim. Dia lahir pada tahun 204 Hijrah, wafat pada tahun 261 Hijrah. Yang seterusnya Imam apa? Imam Abu Daud. Dia lahir pada tahun 202 Hijrah, wafat pada tahun 275 Hijrah. Yang saya sebut tadi sempat catat tak? Saya ulangi sekali lagi. Imam apa tadi? Imam Ahmad ya? Imam Ahmad. Dia lahir pada tahun 164 Hijrah. Wafat pada, dia cerita tarikh wafat je situ kan. Lahir pada tahun 164, wafat pada 241. Yang kedua, Imam Bukhari lahir 204. Dia lahir 204. 19 tadi okey, 194. Okey. Yang tadi Imam Muslim 194, 2 wafat 256. Okey, Imam Muslim lahir 204, 261. Yang seterusnya Imam Abu Daud. Dia lahir pada tahun 202 Hijrah, wafat pada tahun 275 Hijrah. Yang seterusnya Imam Ibnu Majah, lahir pada tahun 209 Hijrah, wafat pada 273 Hijrah. Lepas itu Imam Tirmizi, lahir pada tahun 209 Hijrah, wafat pada tahun 279 Hijrah. Imam yang keseterusnya An-Nasa'i, dia lahir pada tahun 215 Hijrah, wafat pada tahun 303 Hijrah. Okey, وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضاه.
subhanahu wa ta'ala. Nama kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani kata Bulughul Maram, daripada dalil-dalil hukum hakam. Dan aku minta kepada Tuhan bahawa tiada menjadikan ia akan barang yang telah kami ketahui itu bala besar atas kami, yakni tiada jadi keras dalam hisab. Hisab so, jangan jadi berat, jadi keras, jadi susah, jadi payah. Permudahkan hisab amalan kita dan tidak jadi bebanan dosa-dosa. Dan bahawasanya bahawa dikurniakan, ini doa, lafaz doa, akan kami amal dengan apa-apa yang redha akan dia subhanahu wa ta'ala. Okey, kita masuk pada hadis yang pertama. Okey, sila Ustaz. أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ وصح ابن خزيمة والترمذي رواه مالك والشافعي وأحمد. Okey, diriwayatkan oleh Arba'ah. Sebelum kita terjemahkan hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW telah bersabda berhubung dengan laut, iaitu laut di sini adalah air laut. Huwa tahuru ma'uhu, tahuru, ta bagi atas, menyucikan airnya. Bukan saja suci, dia menyucikan. Ada air yang dia sendiri suci, macam kita kata Milo, kopi, dia suci, tetapi tidak menyucikan. Tetapi tahur, suci lagi menyucikan oleh airnya, dan halal bangkai-bangkai yang berada di dalamnya, iaitu di dalam laut. Okey tuan-tuan, tadi baru je kita belajar akhrajahul arba'ah, telah mengeluarkan hadis ini oleh arba'ah, imam yang empat. Siapa dia? Cuba cek balik. Rawahul arba'ah tu siapa dia tu? Okey, dah ingat kan? Orang mengaji hadis ni cepat ingat ya, macam Imam Bukhari juga. Baca terus ingat ya, terus hafal ya. Dan juga selain daripada arba'ah tadi, Ibnu Abi Syaibah, dan lafaz juga hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Syaibah, disahkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah, Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Abu Hurairah ni banyak pendapat dia, banyak ulasan-ulasan ulama tentang nama dia, tetapi kita ambil pendapat yang masyhur digunakan, iaitu Abdul Rahman bin Sahra al-Yamani ad-Dawsi. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dia meriwayatkan 5,374 hadis. 5,374,000 hadis. 5,000 hadis lebih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya ulangi lagi, hadis yang dihafal itu dan diriwayatkan 5,374. Dan para ulama hadis kata Abu Hurairah lah satu-satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu sebahagian daripada orang yang dimaksudkan di sini golongan Syiah. Syiah tak boleh terima riwayat Abu Hurairah. Cuba tuan-tuan tengok berapa tahun dia masuk Islam, berapa tahun sahaja dia bersahabat dengan Nabi, 2 tahun lebih. Dia bukan masuk Islam di Mekah, dia masuk Islam di Madinah. Sempat sekejap sangat kesempatan dia bersama Rasulullah, 2 tahun lebih. Bagaimana mungkin dia boleh meriwayatkan 5,000 hadis lebih ini, nak dibandingkan dengan Aisyah, Abu Bakar, Umar, sedangkan orang lain, sahabat-sahabat yang lain lebih dulu masuk Islam daripada dia. Kalau tuan-tuan baca buku-buku yang ditulis oleh ulama Syiah ni, dia tak pakai hadis Abu Hurairah ni, menipu. Tapi kita pakai pula. Sebab apa kita pakai? Adakah benar dakwaan pokok Syiah ni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni tak betul? Tak. Kita ada alasan kita yang kuat. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberi jawapan kerana Abu Hurairah ini dia termasuk di dalam Ashabus Suffah, yang lebih kurang bilangan mereka 80 orang yang sujud di kaki 5 masjid Nabi.
Yang isyarat kepada Abu Hurairah ini ada dalam Quran walaupun tak sebut dengan nama. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi Abu Hurairah ini dia duduk di dalam masjid Nabi, dia yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang sangka dia ni orang kaya. Dia tak minta sedekah, tak bercocok tanam, tak berniaga. Jadi aktiviti untuk menghasilkan ekonomi tak ada. Macam orang kaya lah, macam tuan-tuan yang pencen ni, bukan ada kerja apa, duduk mengaji je lah. Orang kata orang kaya, kadang-kadang tak semestinya orang pencen ni kaya. Kaya pun ada, duit dia diperhabis oleh anak cucu, habis dia pencen-pencen dia pun. Tapi boleh kerana tak minta, orang kata dia kaya. Jadi Abu Hurairah ni orang jahil dimasukkan di sini, orang tak tahu, kata dia ni kaya. Jadi dia tak ada peluang-peluang pekerjaan. Nak bercocok tanam pun tak ada. Nak berniaga, modal perniagaan pun tak ada. Dia ambil masa yang kosong tu belajar hadis dengan Nabi. Dia talaki dengan Nabi. Dia hafal hadis, lalu diriwayatkan. Jadi tidak mustahil lah. Memang hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh daripada kalangan sahabat adalah Abu Hurairah. Lalu dia kata Rasulullah SAW bersabda berhubung dengan laut. Hadis ini panjang lagi, direngkaskan oleh Ibnu Hajar jadi pendek. Dia nak ambil maksud dia. Sahabat-sahabat tanya Nabi SAW di dalam musafir, pelayaran mereka melalui jalan laut, wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Kami ada bawa sedikit air. Kalau sekiranya air itu kami minum air itu, maka bagaimana kami nak berwuduk? Bawa sedikit air, bekalan untuk minuman saja. Kalau air itu kami berwuduk dengannya, macam mana kami nak minum? Boleh tak bekalan air yang kami bawa itu kami minum? Untuk mengambil wuduk air sembahyang kami guna air laut. Anatawadda'u mimma'il bahri. Adakah boleh ke tidak kami mengambil air sembahyang daripada air laut? Sahabat ni tak reti ke? Kenapa tanya? Kita tak pernah tanya boleh tak boleh ambil air sembahyang dengan menggunakan air laut. Kita tak pernah tanya. Sahabat ni tak reti ke? Tak. Air laut itu masin. Masa tu tak ada hukum syariat menceritakan tentang kedudukan air laut itu, tidak sampai lagi. Islam masa tu peringkat baru duk turun. Diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran, Nabi beritahu melalui hadisnya satu persatu secara tadarrush, pelan-pelan. Sebab itu hukum syariat tidak sempurna lagi, tidak lengkap lagi. Sebelum turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Mana Islam tak sempurna lagi, banyak syariat lagi tak habis lagi. Sahabat tanya satu persatu. Ayat yang saya bacakan tadi bukan merupakan ayat yang terakhir, tetapi di antara ayat-ayat yang terakhir. Ayat yang paling akhir sekali ulama tafsir sepakat, yang ni khilaf. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat yang berkaitan dengan riba. Ayat tu ayat paling akhir sekali. Jadi timbullah banyak kemusykilan daripada sahabat ini tentang kedudukan air laut. Lalu Rasulullah tak kata boleh, naam. Rasulullah tak jawab macam tu. Ulama-ulama hadis dan ulama fiqh ambil istinbat. Sahabat soalan dia, kemusykilan dia, boleh tak kami mengambil air sembahyang daripada air laut? Rasulullah tak kata naam. Ya, kalau ya cukuplah. Selesailah soalan. Maknanya kemusykilan yang timbul di dalam pemikiran sahabat selesai. Ya, boleh ambil sembahyang tak? Dia takut sahabat tanya lagi, bagaimana binatang yang berada di dalam laut? Yang pertama tadi saya sebut tahur, maknanya suci, menyucikan. Dia sendiri suci dan menyucikan. Yang keduanya al-hillul maitatuhu, dan juga halal bangkai-bangkai yang berada di dalam laut. Dia kata ulama-ulama ambil kaedah min mahasinil fatwa. Daripada hadis ini tuan-tuan banyak istinbat dan pengajarannya. Min mahasinil fatwa ayujaba bi aksara minas su'al. Sebaik-baik fatwa diberi jawapan lebih banyak daripada soalan. Soalan satu jawab dua tiga. Itu orang yang cerdik, orang yang bijak. Ini maknanya kedudukan mufti. Bukan jawab satu tanya, soalan satu jawab satu, satu jawab satu. Nanti dia balik, dia akan fikir lagi apa kemusykilan yang berkaitan dengan soalan pertama tadi.
Dan sebab itu di dalam hukum fiqh, air laut ini termasuk di dalam sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada air yang suci untuk kita menyucikan. Suci dan menyucikan, berwuduk, dan juga kita boleh menyucikan sesuatu yang lain, iaitu benda-benda yang najis. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini, yang pertama, dia kata bersihnya air laut. Ini sepakat seluruh para ulama. Tidak ada dari kalangan mana-mana ulama dan mazhab menganggap air laut itu najis. Semuanya dianggap suci. Yang kedua, bahawa air laut itu boleh mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar, dan juga boleh menghilangkan najis yang datang, yang terkena kepada pakaian ataupun badan, dan juga tanah. Pengajaran yang kedua dia kata di sini, air laut itu boleh mengangkat hadas kecil, hadas besar, menghilangkan najis yang kena pada badan ataupun pakaian. Yang seterusnya, sesuatu air itu dianggap suci bila tidak berubah di sudut rasa, bau dan warna di sudut asal. Maknanya macam garam air laut itu dia masin di sudut asal. Bukan kita tambah jadi masin itu mendatang. Okey, kita kata air ni tawar kan, kita masuk garam ke gula kan. Garam ni pula bukan garam laut, garam bukit. Maka dia telah berubah jadi masin, maka tak boleh berwuduk. Adapun air laut itu sifat dia masin daripada asal, maka diharuskan kita berwuduk dan bersuci dengannya. Dan para ulama menyebut bahawasanya bila disebut ahillul maitatuhu, halal segala binatang-binatang yang berada di dalam laut, lalu ulama mengemukakan pendapat dan ijtihad mereka. Bagi Imam Hanafi dia kata apa? Zahabal imamu Abu Hanifah ila ibahatis samaki bijami'i anwa'iha wa hurrima ma'adahu mislul kalbi wal khinziri wa su'banihi wa ghairu mimma huwa ala suratil hayawanil barri fa innahu la yahillu 'indahu. Abu Hanifah kata, Imam Hanafi kata, dalam laut ini binatang yang kata boleh makan itu hanya ikan sahaja. Selain daripada ikan semuanya haram. Apatah lagi binatang itu yang ada di dalam laut ada penyerupaan dengan binatang yang berada di atas darat. Sedangkan hadis itu terang kan, tahuru ma'uhu wa halul maitatuhu. Air laut itu bersih, binatang dia kata bangkai, kalau yang hidup lagi lah, bangkai-bangkai yang berada di dalam laut semua boleh makan. Tapi Abu Hanifah kata yang boleh makannya hanya ikan sahaja. Hak dalam laut, ikan sahaja. Jadi sotong, ketam, udang haram dimakan. Cuma sebelum saya balik ke Pakistan ni, dia orang berubah sikit daripada haram. Ada ulama Maulana sana kata makruh, diubah sikit. Dulu dia kata haram, majoriti kata haram. Adakah Abu Hanifah tak pegang pada hadis ini? Tu yang kita perlu bincang tu, dihuraikan berdasarkan kepada mazhab tu. Abu Hanifah dia pegang hadis ni. Tapi dia kata maksud yang dimaksudkan bangkai di situ adalah bangkai ikan. Uhilat lana maitatani, dihalalkan kepada kami bangkai. Bangkai di sini dua maksud dia kata, bangkai ikan dan juga belalang. Bangkai yang dimaksud dalam hadis ni dua je, belalang dengan ikan. Bukan kata dia lawan hadis ni. Maka bagi dia bahawa yang ada di dalam laut yang boleh makan ikan sahaja, sebab dikaitkan dengan hadis yang lain. Dan yang kedua, minal khaba'is, selain daripada ikan ini, ketam, udang, sotong ini minal khaba'is, satu jenis binatang yang buruk, yang keji bagi Abu Hanifah. Sebab tu dia tak boleh makan bagi mazhab dia. Wa dhahaba al-Imam Ahmad fil masyhuri min mazhabi ila ibahatil hayawanil bahri kullihi ma'ada difda' wal hayyati wat timsah. Imam Ahmad pula semua binatang dalam laut boleh makan kecuali katak, ular dan juga buaya. Tiga binatang ni tak boleh makan, yang lain semua halal dimakan. Kerana minal mustakhbathati wa amma timsaku fadhunabin, ini sebahagian daripada benda-benda yang keji bagi Imam Ahmad, iaitu Imam Hanbali. Adapun
Buaya yang dikata tak boleh makan itu zunabin, kerana ada taring. Di dalam kitab hadis yang berkaitan dengan al-at'imah, hadis-hadis yang berkaitan dengan makanan, Rasulullah kata apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla zinabin minas siba' wa zi mikhlatin minat tayr. Rasulullah larang setiap benda yang ada taring. Setiap binatang yang ada taring ini ditafsirkan oleh ulama-ulama Syafi'i, yakni ya'du bihi wa yataqawwa bihi. Binatang yang menerkam musuh dia. Bukan semua binatang yang ada taring tak boleh makan. Ini kadang-kadang orang kita ni dia tak faham walaupun dia mengaji fiqh. Yang dimaksudkan di dalam mazhab Syafi'i, taring itu yang menggunakan taring untuk menerkam mangsa dia. Seperti kita kata singa, rimau, buaya tadi. Bukan semua binatang yang ada taring tak boleh makan. Macam kita kata pelanduk ada taring, kijang ada taring. Taring itu dia tidak menggunakan untuk menerkam mangsa dia, sekadar untuk menggunakan taring itu untuk makan. Jadi di sini dia kata taring di situ adalah satu jenis binatang yang yaftarisu bihi, binatang yang buas ataupun binatang yang ganas. Wa dhahaba imamani Malikun wa Syafi'i. Adapun pendapat dua orang Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, ila ibahati jami'il hayawanatil bahri bila istisna'in, istidlalan wastadalla biqaulihi ta'ala uhilla lakum saydul bahri. Adapun bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, semua binatang dalam laut semua boleh makan. Siapa kata? Wahabi, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Lalu tak lalu tu pulang. Anjing laut, kuda laut, babi laut. Lalu tak lalu itu cerita lain. Itu cerita boleh makan. Dia kata dua imam ini berpendapat, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, semua boleh makan tanpa kecuali. Balik ni tak payahlah cerita dengan orang. Ini jadi model kedai kopi pula. Aku belajar semalam, anjing laut boleh makan. Bising lah. Baru mengaji sehari dah bagi fatwa. Hancur darah hadis kita. Sekadar nak cerita hukum sahaja. Nak cerita hukum, jangan duk cerita dengan orang lain. Sebab memang dalam mengaji hadis ni dilabelkan sebagai Wahabi. Tuan-tuan buat taik pula, rosak dengan pengajian kita. Jangan buat taik, untuk tahu saja. Okey, wallahu a'lam.